بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-9 daripada bulan Rabiul Akhir 1426 Hijrah. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dilimpah dengan barakah ainiah daripada Nabi, insya-Allah. Ya, ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Malam ini insya-Allah kita nak sambung muka surat yang ke nampak poin yang ke dua ketiga. Baik. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang ke-17, tajuk yang menceritakan berkaitan dengan bagaimana kaedah, bagaimana cara untuk kita mendapatkan ketenteraman dalam masyarakat. Macam mana cara kita nak dapatkan kehidupan yang bahagia dalam masyarakat ini. Nabi SAW sebut kepada kita satu hadis yang mana dalam hadis ni menceritakan berkaitan dengan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap peringkat untuk mendapatkan ketenteraman dalam masyarakat. Jadi hadis yang kita nak bicara ni, dia menceritakan setiap pihak ada peranan dia sendiri, setiap peringkat ada peranan dia sendiri. Akhirnya bila masing-masing main peranan, bahawa akan terbentuk ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan dalam masyarakat. Kita boleh terjemah dalam masa muda. Kalau nak bagi duduk ustaz, nak bagi rumah di taman di senang, nak bagi duduk di taman di tentera ustaz, tak ada curi, tak ada gaduh, tak ada budak-budak duduk jalan waktu malam. Kami nak kalau boleh dalam negeri kami tak ada orang curi, tak ada orang zina, tak ada. Kita tak nak benda-benda yang tak baik, benda-benda tak elok ni. Nabi SAW sebut satu hadis, dalam ni kita nak tengok kaedah macam mana kamu nak dapatkan hidup tentera yang kamu impikan. Dan hadisnya berbunyi ya sekalian, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزعه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال أو كما قال رواه أحمد وأبو داود والطبراني والحاكم أو كما قال. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni maksudnya Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah dengar Nabi sebut, baginda pernah bersabda, siapa yang memberi syafaat. Syafaat ni maksudnya bantuan ataupun sokongan untuk menghalang daripada berlakunya hukum Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia menentang Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, siapa yang bermusuhan dalam perkara yang batil sedangkan dia mengetahuinya, akan kekal ia di dalam kemurkaan Allah sehinggalah Allah mencabutnya ataupun Allah mematikannya. Yang ketiga, sesiapa yang mengata-ngata orang mukmin bukan pada apa yang bukan sebenarnya, Allah akan menempatkannya di dasar neraka sehingga orang itu menarik balik perkataannya. Ya, guru rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang kita nak bicara malam ni, dia menceritakan seperti mana saya sebut di mukadimah tadi, peranan setiap peringkat untuk mendapatkan ketenteraman hidup dalam masyarakat. Poin yang pertama, baginda menyatakan man halat syafa'atahu duna haddin min hududillah,
di kalangan kamu yang memberikan sokongan ataupun bantuan kepada pihak yang tak mau buat hukum Allah Ta'ala, faqad dhalla Allah. Hukuman orang ini Nabi sebut, Nabi ijtihadkan orang ini, faqad dhalla Allah. Orang ini sebenarnya lawan Tuhan. Kalau kita tengok ayat guru sekalian, baginda pesan kepada kita selaku rakyat, selaku orang yang berada dalam sebuah negeri ataupun negara, Nabi kata, siapa di kalangan kamu sokong orang yang tak mau buat hudud. Senang kita translate. Pasal hudud tu hukum Tuhan. Siapa di kalangan kamu yang sokong pok yang tak mau hudud, sokong pok yang tak mau hukum Islam, sokong pok yang tak mau undang-undang Islam, Nabi sebut pok yang sokong, minta maaf, orang yang sokong pok tak mau hukum Islam ni, Nabi kata orang ni dia maknanya lawan Tuhan. Faham pasal tu kan? Hadis ni nak tunjuk apa Ustaz? Hadis ni nak tunjuk kepada kita yang Muslim untuk mendapat ketenteraman dalam masyarakat. Nombor satu, peranan pemerintah. Pemerintah kena ambil peranan. Pemerintah kena melaksanakan apa yang ada dalam Quran. Pemerintah kena melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Bila pemerintah melaksanakan hukum Allah Ta'ala, satu daripada syarat untuk mendapatkan ketenangan, satu syarat nak dapat ketenteraman, kamu telah penuhi. Sebab itu baginda sebut di sini, siapa di kalangan kamu sebagai rakyat sokong orang yang tak mau buat hukum Tuhan ni, dia diijtihadkan lawan Tuhan. Apa gambaran hadis ni? Gambaran hadis ni baginda seolah nak beritahu kepada kita silat, pada akhir zaman pemerintah yang naik, rakyat diri. Sebab tu Nabi kata kat rakyat, Nabi tak kata kat pemimpin. Kalau ikut logik akal, patutnya Nabi kata siapa yang naik jadi pemimpin, dia kena buat hukum Islam baru dapat ketenteraman. Nabi tak sebut seumpama tu. Baginda sebut, siapa di kalangan kamu sebagai rakyat lantik pemimpin atau sokong pemimpin yang tak mau hukum Islam, rakyat ni dikira lawan Tuhan. Seolah-olah baginda nak menggambarkan pada kita akhir zaman pemimpin dipilih daripada pilihan rakyat. Jadi mana-mana rakyat yang pilih pemimpin yang tak mau hukum Islam, rakyat nak pilih tu, Nabi kata dia lawan Tuhan. Nampak macam Zaki, ni bukan kita nak soal tajuk politik lah, tapi kita nak sebut Islam. Politik ada dalam Islam. Tapi tu Ustaz, kalau kata dia sampai mati je saya, pilih orang tak mau hukum Islam, dia matilah pun Allah tu. Allah tu apa lah. Ni bukan masalah politik, ni masalah. Kamu nak ketenteraman, kamu kena sokong orang yang nak buat Islam. Siapa lawan, siapa sokong orang yang tak mau pada Islam, Nabi kata orang ni celaka kehidupannya. Dia lawan Tuhan. Satu. Yang kedua, selesai peranan pemerintah. Peranan yang kedua, baginda berpesan, siapa yang bermusuh dalam perkara batil sedangkan dia mengetahuinya, akan kekal dia dalam kemurkaan Allah. Kamu nak bagi hidup tenteram dalam masyarakat, pemimpin dah guna mainkan peranan dia, kamu anggota masyarakat pun kena ambil peranan juga. Nabi pesan satu ya, nak hidup tenang dalam masyarakat ni, Nabi pesan jangan berkelip benda yang tak patut kelip. Faham batil kita translate bahasa mudah kita? Jangan bergaduh benda yang tak patut bergaduh. Jangan bergaduh benda remeh, jangan bergaduh benda yang tak ada faedah apa, jangan bergaduh benda yang tak, macam mana nak kata, benda yang boleh betul ansur, tak payah bergaduh tidur tu. Orang tegur anak kita tak pakai tudung, kalau kita orang cerdik, kita orang beriman, kita akan setuju dengan teguran Allah. Okay. Anak kita bergaduh pada kita kata apa pakcik tu kata betul, tu tudung tak pakai, kita akan sokong pula sebab dia bertepatan dengan agama. Tapi kalau kata manusia tersebut tak mengamalkan agama dia, dia tak ikut agama, hamba Allah tu tegur anak dia, dia bukan nak marah ke anak dia, dia marah balik sama Allah. Akhirnya apa jadi? Keli. Ini panggil berkeli dalam benda batil. Tak boleh. Macam duk keli, dia hanya nampak dia. Benda yang tak patut berkelahi, benda yang tak patut pun nak jadi masa muka, benda yang tak patut pun Ustaz nak jadi sampai pangkalan. Nabi kata kamu jaga benda tersebut, kamu akan selamat. Kamu tak jaga perkara tersebut, Nabi pesan, kamu akan berada dalam kemurkaan Allah. Allah cukup marah ke orang main ini. Hak suka berkeli benda remeh, hak suka berkeli benda tak ada faedah ni. Hatta yang zi'ah, bukan setakat Tuhan marah sekali tu nak, hatta yang zi'ah, sampai Allah cabut dia. Translate bahasa mudah, selagi mana dia berkeli. Kalau sampai mati dia berkeli, sampai mati Tuhan marah. Itu maksud hatta yang zi'ah.
Ustaz, kami geram Ustaz, dulu bendang kami kuat Ustaz. Kami kuat tu, dia buat batas tu, batas bendang tu, dia buat dalam petok kami Ustaz. Geram tu Ustaz. Berapa tahun dia cerita apa dia? 30 tahun kami dia cerita. Tu yang sokan Allah, saya tak pergi rumah dia. 30 tahun dalam kemukaan Tuhan. Siapa pakcik tak pergi rumah kedua dia Allah tu? Siapa tak pergi rumah dia? Tak pergi Ustaz. Dulu dia ambil buah pelang saya Ustaz. Tapi Allah tak minta ada. Berapa lama dah? 25 tahun dah. Kita beli benda tak patut beli. Tak ada apa sini tu. Tolong Gazi Babui banyaklah beli sini. Ibadat tak mahu apa yang tak tahu. Dia berkeli benda hadap betul berkeli ni. Akhirnya apa jadi? Terjadi permusuhan, terjadi pembalahan. Duduk setaman berkeli. Dia bertuh bau tak tegur, jumpa pun tak tegur, nampak pakai ludah pula. Bila kita korek balik apa pasal berkeli ni? Allah, benda kecil ya. Hamba Allah tu parking kereta depan rumah kita. Sikit je pun. Bukan titik ahli parking. Parking sekali itu ya, kita nak keluar tak boleh. Maki yang Allah tu bukan nak berkelip 7 keturunan. Ni saya bawa ini sini tak ada. Nabi pesan dalam hadis ni, siapa berkelip benda tak patut kelip, Tuhan marah. Sampai kalau dia mati pun Tuhan akan marah. Baik, selesai. 2. Jadi peranan masyarakat, jangan kelip benda tak patut kelip. Yang ketiga baginda pesan, siapa yang mengata-ngata orang mukmin pada apa yang bukan sebenarnya, Allah akan menempatkannya ke dasar neraka sehingga orang itu menarik lagi perkataannya. Poin yang ketiga ini, kamu nak dapat ketenteraman, nombor 3, setiap individu kena ambil peranan, kena jaga mulut. Itu ya. Kena jaga mulut. Nak hidup tenteram, pemerintah ada ambil peranan, kena laksanakan hukum Islam. Orang anggota masyarakat kena ambil peranan, jangan bergaduh benda yang tak patut bergaduh. Individu, setiap individu kena ambil peranan, kena pandai jaga mulut. Boleh faham tak? Wah ya senyap, nampak ya. Macam pakai berfikir, konsentrate. Boleh dapat no? Ni 3 peringkat manusia yang perlu mainkan peranan untuk mendapatkan kebahagiaan. Baik, cuba kita tengok poin yang ketiga. Kita dah bahas tentang tajuk yang pertama, tentang faedah, manfaat apabila hukum Islam dilaksanakan di muka bumi ini. Manfaat dia semua balik pada kita. Kita dah sebut dah tadi. Baik, cuba tengok poin yang ketiga. Apabila maksiat, jenayah ataupun sebarang pelanggaran terhadap hukum Allah yang berlaku mendapat perlindungan dengan berbagai-bagai cara. Apa maksud ayat di sini? Maksud ayat di sini, apabila orang yang buat dosa, buat maksiat, dia minum arak, dia judi, dia bunuh orang, dia buat apa sekalipun, dia tak kena apa pun. Bahkan dia selamat pula. Dia tak kena tangkap, dia tak kena hukum, dia tak kena diat, dia tak kena apa sahaja. Dia okey, dia selamat. Padahal dia buat zalim pada orang. Baik. Maka itu berarti suatu penentangan terhadap kekuasaan Allah sedang berlaku. Bila rakyat buat benda hak salah, pemerintah tak ambil tindakan kepada rakyat tersebut, maknanya di sini pemerintah tu dah mula langgar hukum tu. Boleh faham bahasa tak? Pemerintah tu lawan Tuhan. Kecil dalam orang kecil pun tidur ni kan. Minta maaf kalau siapa terasa tu, minta maaf banyak-banyak lah. Mengaji dia tu lah. Mengaji kalau tak rasa tak sedar. Dia kena bagi rasa macam mana. Kalau rasa tu mana sampai lah benda. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ni panjang silakan cerita tentang perempuan Bani Makhzum ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang terdahulu daripada kamu telah binasa kerana apabila orang besar dan kenamaan mereka mencuri, hukuman tidak dijalankan. Tetapi apabila orang yang lemah di kalangan mereka mencuri, hukuman itu dijalankan. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, putri aku sendiri mencuri, la qata'tu yadaha, aku akan potong tangan. Baik. Penutup kepada tajuk ni silakan, ataupun penutup pada poin ini, pengarang kita bawa satu hadis. Hadis ni berlaku, peristiwa ni berlaku pada zaman Nabi SAW di kota Madinah. Waktu baginda berada di kota Madinah, anak angkat Nabi, minta maaf, anak kepada anak angkat Nabi SAW.
Anak angkat baginda Zaid bin Harisah. Ayat yang mana lagi? Balik ke surah Allah Akbar. Surah Al-Ahzab kan? Ayat 37. Satu-satunya sahabat atas muka bumi yang Allah sebut nama dia dalam Quran. Sampai kiamat kita baca nama orang. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, walaupun sahabat balik kanan, nama mereka tak pernah disebut dalam Quran. Tapi anak angkat Nabi SAW yang namanya Zaid bin Harithah, dalam Quran Allah sebut terang-terang nama Zaid. Falamma qada Zaidun, ada perkataan Zaid di situ. Zaid bin Harithah ni, saya pernah dengar nama mak susu Nabi SAW yang nama Ummu Aiman, pernah dengar? Ummu Aiman, seorang perempuan kulit hitam. Ummu Aiman ni kahwin dengan Zaid lah. Kahwin dengan Zaid bin Harisah, dapat anak. Anak mereka nama Usamah. Usamah bin Zaid. Waktu baginda berada di kota Madinah, Usamah ni lah main jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ada puak daripada Bani Makhzum. Dia orang main jumpa aku, dia orang minta kepada aku ni supaya pujuk kamu. Dia kata aku ni apa kesayangan kamu. Dia orang kata aku ni Usamah, kekasih kamu ya Rasulullah. Dia orang suruh aku merayu pada kamu. Ada puak di kalangan ataupun ada perempuan seorang daripada Bani Makhzum ni, dia curi. Dia curi. Jadi kalau ikut hukum dia perlu dipotong tangan. Jadi dia orang datang jumpa aku ni supaya pujuk kamu ya Rasulullah. Jangan keraklah tangan. Dosa keraklah, buatlah denda lain, buatlah hukum lain, jangan kerak. Masa ni Nabi SAW marah. Baginda cukup marah kan. Masa ni baginda kata hari ni, baginda sebut, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada kamu pokok dulu ni, yang Allah pelingkupkan mereka tu. Sebab apa? Bila orang besar-besar buat maksiat, orang besar-besar buat jahat, depan. Jerung buat depan, buat jahat, depan. Dia jerung istilah tu. Jerung buat jahat, depan. Hak besar-besar buat, depan. Orang kaya buat, depan. Tapi Nabi sebut, tapi kalau orang miskin yang buat, lemah yang buat, kena hukum. Kena ikan bilih buat, semua kena hukum. Istilah tu lah orang pakai lah kan. Jerung dengan ikan bilih. Jerung ni maksud dia orang besar-besar, buat apa semua lepas. Tapi hak kecil-kecil ikan bilih ni, buat apa semua kena tangkap. Nabi kata pokok dulu melingkup sebab ni. Sebab tu baginda bersabda, wallahi lau Fatimah bintu Muhammad sarqat, wallahi demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad ni, kalau anak aku sendiri, aku ni ketua negara Madinah, kalau anak aku sendiri buat benda macam ni, la qata'tu yadaha, aku kerat tangannya. Nak menunjukkan kata adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini hukum Allah ini perlu dilaksanakan, tak kira siapa. Lepas tu kita sampai hari ini masih menantikan usilan bila lah hukum Allah ini nak dilaksanakan di muka bumi ini, khususnya di Malaysia. Saya pegang prinsip yang mudah kan. Kita bukan cara tunjuk politik, kita sebut tajuk simpul je. Saya tak kisah siapa perintah. Tak kisah, kita tak kisah. Saya pegang prinsip Syekh Mutawalli Sya'rawi, tak kisah siapa perintah. Yang penting hukum Allah dilaksanakan kat atas saya. Siapa perintah pun tak apa. Yang penting dia buat hukum Allah. Siapa buat hukum Allah, kita sokong dia. Siapa lawan hukum Tuhan, kita lawan dia. Itu kan. Dari sini saya rasa lebih senang untuk kita pegang macam ni. Yang mana nak buat hukum Tuhan, tak tu kita sokong. Hak mana lawan, kita lawan sampai habis. Boleh tak? Cukup mana? Allah Akbar. Sebab bila hukum Tuhan tidak dilaksanakan, kezaliman akan mula. Ayah-ayah yang ada di sini minta maaf, baru ni kecoh sehari 2 hari New Zealand berkaitan dengan isu undang-undang baru yang akan diperkenalkan. Kan ada satu rang undang-undang yang akan dibahaskan di Parlimen berkaitan dengan hukuman kepada mak-pak hak watan anak. Ayah-ayah setuju dengan peraturan. Maknanya saya baca dalam satu kenyataan New Zealand, Menteri Wanita, Datin Sri kan Datin Paduka Rohani Abdul Rahman, kan dia sebut, dia kata undang-undang yang ada di Sweden hari itu tu, hak mak-pak yang pukul anak di Sweden tu, mak-pak tu kena tangkap. Dia nak bawa undang-undang tu diaplikasikan di Malaysia lah. Maknanya Malaysia pun nak pakai peraturan yang sama. Dari satu sudut ada kebaikan ke Ustaz? Ada kebaikan.
paling kurang undang-undang yang disusun ini boleh mencegah daripada mokok halu pukul anak, dera anak, aku suka. Itu betul dari satu sudut. Tapi undang-undang tersebut kalau nak dibahaskan, kalau nak dijadikan undang-undang, patutnya kena bahas ada syarat. Bersyarat. Kalau bubuh semua sekali, mokok tak boleh pukul anak, kita seolah-olah hari ini mula nak lawan hukum Tuhan sebenarnya. Sebab Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis-salat wa hum abna'u 7 sinin. Suruh anak kamu sembahyang waktu umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka waktu umur 10 tahun. Dan pukulan tersebut memang Nabi suruh pukul, tapi pukul bukannya pukulan yang memudaratkan. Tarik telinga, cubit ke sikit cukup. Bukan suruh henduk dengan wayar tadi tu. Bila undang-undang ini dilaksanakan di Malaysia sekarang, kalau kata betul lepas ni mak pak tak boleh pukul anak, lepas ni semua akan sakit lah tau. Undang-undang ni kalau betul buat, habis pakat rosak anak kita belakang ni. Sekarang pun ayah-ayah yang ada di sini semua jadi cikgu, ramai cikgu kecil. Ayah-ayah duduk di sekolah, orang nak dapur kan, budak-budak sekolah. Tak boleh. Dah, masing-masing saya rasa semua pakat dapur dah tau. Semua pakat dapur. Cikgu sekolah hari ni tak boleh dapur. Kan cikgu sekolah hari ni tak boleh pukul budak-budak. Budak-budak pula pukul cikgu, dia tu tak tahan. Mana boleh sentuh kalau sekarang. Sebab tu hari ni cikgu-cikgu sekolah, kawan-kawan kita sebut, dia kata mengajar saya, mengajar lah. Dia orang nak cakap kan, nak sembang kan, tak mau buang kerja sekolah kan, kali apa-apa saja. Boleh denda berdiri ya, takat tu lah, lebih-lebih tak boleh. Bila cikgu sekolah dah mula tak boleh pukul, anak-anak mula jadi melampau. Lepas ni kalau mak bapak pula tak boleh pukul, cuba bayar anak kita 10 tahun akan datang. Bukan makin senang, makin susah. Kalau saya sebut satu benda jangan marah, mungkin benda ni agak sensitif lah. Saya rasa dia duduk dalam surau malam ni, yang boleh duduk semayang, yang boleh duduk menuntut ilmu, yang boleh tahu tentang akhirat ni. Saya rasa yang ada dalam surau ni semua pernah masa muda dulu kena handuk dengan orang. Maksud dia kena pukul lah. Dulu masa kecil semua pakat kena pukul lah soal. Tak kena lah. Semua kena lah. Ustaz cakap, sopa. Ni nak boleh jadi orang ni. Kena. Ngawaya telefon kena, baik PVC kena, dari pinggang standard ada. Kena. Rotan tu kira hancur beli baru dia. Oh cikgu. Rotan tu ada lemak, kira hancur beli baru. Kena. Saat Nabi Waqqas, ketika mana kecil, mak dia selalu pukul dia. Bila orang tanya pada mak dia, kenapa kamu pukul anak kamu ni? Kenapa pukul Sa'ad Nabi Waqqas ni? Mak dia jawab simple dia. Dia kata, aku pukul dia sekarang ni aku pukul dia supaya bila dia besar nanti, dia menjadi ketua penunggang kuda. Dia menjadi penunggang kuda dan dia menjadi ketua kepada tentera waktu dia dewasa. Aku pukul dia hari ni supaya nanti dia jadi seorang penunggang kuda yang hebat. Yang kedua, dia jadi ketua tentera. Saya translate bahasa kampung kita, aku pukul dia sekarang supaya besar dia jadi orang. Tapi bila kita nak kata banyak, tapi kita nak sebut tu kata akhir zaman dia jadi kuih, dia pun ngawut banyak. 10 tahun akan datang kalau undang-undang ini dibuat, saya akan tengok apa yang sabda Nabi SAW tu, dia akan betul-betul berlaku. Nabi kata kamu nak tengok tanda akhir zaman, manusia mula rasa bela anak lebih susah daripada bela binatang. Bahasa kampung kita sebut, kamu bela binatang, kamu rasa lagi senang daripada bela anak sendiri. Dia nak mari, zaman tu dia nak mari. Itu kalau boleh hasilkan, kalau rasa boleh bersuara, bersuara lah. Nah, suara kita minta kalau boleh benda macam ni, tak perlu sangat lah. Cuma orang tak sungguh. Baik, selesai tajuk yang pertama. Mudah-mudahan faham. InsyaAllah. Poin yang keempat, untuk mendapatkan ketenteraman dalam masyarakat, anggota masyarakat perlu memperanan. Jangan bergaduh benda yang tak patut bergaduh. Jangan berkeling benda ini.
Bermusuh-musuh di dalam perkara yang batil memang dilarang keras. Islam cukup marah berkeli benda hadap betul keli ni. Islam cukup marah. Kerana dia boleh menyebabkan porak-poranda yang memecahkan persatuan dan melemahkan masyarakat Islam. Bila kamu berkeli benda hadap betul berkeli, akhirnya apa jadi Ustaz? Kamu sama-sama Islam, rosak hubungan. Ayah-ayah yang ada di sini dengan ibu-ibu di belakang, kalau bergaduh benda hadap betul bergaduh, akhirnya dalam rumah tangga pun laki bini hidup tak tenang. Ayah balik lambat, bini duk kata, tu balik lambat tu, duk pergi tengok nak darah mana-mana tu. Keli dah tak betul keli. Contoh. Suami kita balik 10 minit lewat, kunci pintu. Kalau nak darah ramai buat tu. Suami lewat 10 minit, dia kunci pintu, tak bagi lelaki masuk, suruh tidur dulu. Lewat 10 minit, betul ni? Tak ada apa ni. Macam kena tidur luar juga. Tunggu 10 minit lewat balik. Keli Allah. Akhirnya apa jadi? Islam cukup marah ni. Bila berkeli benda tak patut berkeli, akhirnya kamu tengok hubungan jadi tak harmoni. Baik. Di antara perkara yang membawa kepada perpecahan ialah pertelingkahan dalam perkara yang batil dan tidak berfaedah. Yang saya sebut tadi contoh-contoh, berkeli orang ambil buah kita, berkeli isu apa Ustaz, orang ambil, orang kata kat kita belakang, berkeli tajuk apa Ustaz, dia lalu depan rumah kita, dia tengok kita tapi dia tak senyum, tajuk senyum pun kena. Hamba Allah tu naik motor, kita angkat tangan kata Assalamualaikum, dia lalu depan kita, dia tak angkat balas balik ke sana, dia pergi terus ya, berkeli. Ya Allah. Sini tak tahu tu saya ni tak tahu. Dia tak cerdik, dia sampai tahap tu dia tak cerdik. Allah. Dia tak senyum pada kamu, cuba. Sebab tu Islam ajar kita husnul zon. Baik sangka. Dia parkir kereta depan tu, cuba kita baik sangka. Ni dia parkir kereta ni tadi tak ada ruang kosong pun, tak apalah. Dia tak pasal pun, cukup. Tu dia tak senyum tu dia sikit perut tu. Lah. Tu yang sampai tak nampak kita angkat tangan pun tak jawab, dia sakit perut tu. Selesai. Cekeli dah nampak dia. Lepas tu kita minta lepas ni ayah-ayah bubur sekalian, benda macam ni tak mau buang. Benda hal remeh-remeh, tak apa lah. Lebih kurang tu kira halal lah. Tolong keli sangat. Boleh tolong? Ustaz oi, yang ni pun keli kat masyarakat kita. Ustaz oi, dia lalu Ustaz oi, rumah jiran dia panggil makan kenduri, rumah saya dia tak panggil. Ya Allah, berkeli. Nanti dia buat kenduri, nampak? Nanti dia buat kenduri, dia panggil aku tak pergi dah. Aku kalau buat kenduri aku tak panggil kan. Pasal apa? Pasal dia tak panggil aku makan. Ampun. Benda kecil ya Allah. Dan masyarakat kita memang kena tajuk kenduri je. Bukan maksud. Allah tu tak panggil, bagus kalau dia. Ayah-ayah mengaji lama dah. Hukum orang panggil makan kenduri, kita wajib pergi ke majlis kenduri tersebut. Bila orang tak panggil kita, makna Allah dah lepaskan kita dari satu kewajipan. Patut syukur, orang tak panggil, alhamdulillah, tak apa. Ni doa ni, Allah pun tak panggil. Ada setengah tu, hamba Allah tu panggil dengan telefon ni. Kira sebelah, hamba Allah tu mari ke rumah. Kita tak ada, dia panggil telefon. Dapat telefon jemput makan kenduri pun tak pergi lah. Berlemak. Ampun, nak pergi makan kenduri, mai lah pergi depan rumah. Dia duduk telefon. Ampun, hatu marah. Rasa macam tu acur lah sekalian di sini. Ada kita minta lepas ni tak mahu dah jalan. Benda tak ada faedah untuk akhirat. Itu so keli yang ada rugi yang keli. Baik, tunggu. Agama Islam nak menghendaki itu maksud dia nak. Agama Islam nak agar seseorang sentiasa melahirkan perasaan ikhlas, kasih sayang, bekerjasama dalam hal kebajikan dan lain-lain sifat yang mulia. Islam nak kalau boleh hidup kasih sayang, hidup kerjasama, hidup elok-elok, hidup jangan keli. Islam nak macam tu. Jadi Islam mengajar kepada kita supaya bertolak ansur. Tasamuh. Arab sebut tasamuh. Hidup tasamuh.
Benda lebih kurang. Sebab itu ashab Rasul SAW, cuba cek zaman mereka hidup. Mereka tak keli benda kecil-kecil ini, kita keli. Mereka ada satu sifat yang disebut sebagai Isa. Isa ni maksud dia sentiasa mementingkan orang lain. Apa-apa pun orang lain, apa-apa pun orang lain. Ayah pernah dengar cerita tak? Ada dalam satu peperangan, kan ada sahabat seorang ikut sakit lah. Tiba-tiba kumpulan para medik kan, yang berada dalam kumpulan tentera Islam tersebut tengok hamba Allah ni sakit, bawa air sejawat pergi bagi. Hamba Allah yang pertama tu tengok air tu, dia jeling kawan sebelah, tengok kawan sebelah lagi teruk pada dia pasing cawan tu pada kawan sebelah. Kawan sebelah yang kedua dapat cawan tu, dia reling tengok hak nombor 3 lagi teruk pada dia pasing cawan tu kat nombor 3. Hak nombor 3 tengok nombor 4 pasing lain kali dapat balik kat orang nombor 1. Dalam suasana perang sanggup mengutamakan orang lain. Kita duduk sama-sama sendiri, duduk kira kita ya. Itu yang benda kecil pun klik. Kali kita minta yang mengaji dululah. Mulai pada hari ini kita tanam satu benda. Benda yang aku nak beli ni ada faedah dah sampai akhirat. Tak ada rasa beli. Benda yang aku nak gaduh ni benda ni ada buat untung akhirat. Tak ada. Tapi kalau benda tu ada menguntungkan akhirat, yang tu kena beli. Yang tu kena gaduh. Ustaz, kami bergaduh benda ni Ustaz. Kenapa Ustaz? Kami kena berkerah dengan benda ni. Kalau kami tak berkerah, nanti masyarakat ni dia rosak. Okey, berkerah dengan benda ni. Anak jiran kami Ustaz, dia tu masuk dalam kebun kelapa sawit, tu minum cakorai. Jadi kami sebagai anggota masyarakat, kami ambil tindakan Ustaz, Walaupun kami tahu kalau kami ambil tindakan, saya mak pak dia serang kami, mak pak dia berkeli dengan kami saya. Tapi benda mungkar kena cegah. Ayah pergi cegah sudah. Adik mak pak dia nak marah, ikut suka. Sebab benda tersebut benda hak, benda betul. Yang ni kena tahan, yang ni kena pilih. Ini faham tak? Wah ya senyap. Duduk sendiri. Boleh kono kan kita minta sama-sama. Islam cukup marah. Baik. Sikap bermusuh, khianat dan jahat. Ni hak jadi manusia suka keli ni, benda kecil pun keli ni. Apa punca dia? Dicetuskan oleh hawa nafsu adalah memusnahkan semangat persaudaraan yang hendak dibangun oleh Islam. Punca Allah tu berkeli Ustaz, punca Allah tu bergaduh, benda tak betul bergaduh. Punca dia duduk turut hawa nafsu dia. Dia duduk turut hati dia. Dia tak puas hati, dia geram, dia nak, dia dapat, dia rasa dia perlu diutamakan. Hawa nafsu dia nak semua perkara tersebut. Akhirnya dia mula berkeli, benda tak patut dia berkeli. Dia nak bagi hati puas. Jadi ada terus. Boleh faham ke? Padahal orang tu saya dah bagi contoh tadi. Orang ambil buah pelam kita sebiji je lah. Allah, biar lah. Tapi doa saya geram. Dan geram tersebut bukan setakat simpan waktu Allah tu ambil dah. Sampai dah 10 tahun duduk geram. Dia kata saya akan pergi sebut nama dia, saya sebut nama dia, saya geram. Sebut nama dia, saya geram saya. Apa siapa? Dia curi buah pelam saya. Bila? 10 tahun lepas. Oh. Ni, dua layan dalam ni. Sebab tu saya dah baca hadis tu banyak kali ya sekalian. Baginda bersabda dalam sebuah hadis, innal jannata huffat bil makarim. Sesungguhnya syurga ni dia dipagari oleh benda yang hati tak kenal. Apa benda yang hati tak kenal, yang tu nak bawa kita masuk dalam syurga. Apa yang hati kita tak suka, nafsu kita tak suka, yang tu nak bawa kita masuk syurga. Wa innan nar, tapi nama neraka ni huffat bi syahwat. Neraka ni antara penyebab nak bawa kita masuk ke neraka, apa yang hati suka. Ataupun orang kampung kita terjemah, dia ikut hati. Hak mana jenis buat apa pun ikut hati, hati syak. Masuk neraka, tu senang terjemah. Lepas tu hari ni kita minta berkeli benda kecil, memang semua orang seronok. Menang satu-satu perkara, memang semua orang seronok. Menang waktu berkeli, lagi seronok.
Tapi benda yang seronokkan hati kita tu nak bawa kita ke neraka. Sebab tu lepas ni minta bakat-bakat dua kali lah. Boleh kan? InsyaAllah benda kecil-kecil dua kali. Baik. Permusuhan adalah dianggap zalim kerana zalim pada diri sendiri dan zalim pada masyarakat. Sebab itu berkali benda kecil ni hukumnya haram. Berkali benda kecil haram hukumnya. Sebab dia zalim kepada orang lain. Zalim kepada diri sendiri kerana dia langgar perintah Allah. Zalim kepada masyarakat kerana dia menyebarkan racun yang merosakkan masyarakat ramai. Allah. Sebenarnya saya nak cerita tadi ayah-ayah yang ada di sini. Bolehlah kita minta tolong tiru satu sifat Nabi SAW. Yang pertama tadi masalah berkeli. Yang tu saya rasa selesai lah. Yang kedua, hak jenis orang hak suka jadi batu api. Siapa yang suka jadi batu api, dia berkeli dengan hamba Allah ni, dia suka cerita tentang pergaduhannya pada orang ni, dengan harapan orang yang dengar tu jadi geng dia. Cantik. Kita minta hak jadi batu api ni berhenti. Kerana orang macam ni Nabi sebut antara siksaan yang paling banyak manusia kena dalam kubur, salah satu dia wayamshi bin namimah. Namimah ni ada ulama sebut terjemah, maksud dia batu api. Hidup atas muka bumi, dia suka jadi batu api. Dia suka buat bagi orang kelih. Hamba Allah, kita berkeli dengan Nabi. Saya berkeli dengan sekian-sekian orang. Contoh, saya berkeli dengan dia, kami dua berkeli. Saya pergi cerita dekat orang lain. Akhirnya apa jadi? Orang lain ni pun berkeli juga dengan Allah. Siapa puja? Saya ada cerita. Perbuatan saya tu dikira sebagai batu api, sebagai nakmah. Nakmah ni batu api. Tak ada. Pokoknya perbuatan tersebut Allah marah. Allah cukup marah. Ayah-ayah yang ada di sini bukan duk berkeli di pejabat. Dia saja balik, dia saja duk berkeli dengan kawan tempat saja, balik di rumah duk cerita kat bini. Akhirnya apa jadi? Bini kita pun marah juga kat kawan pejabat. Ayah-ayah main masjid, main semayang di masjid, main semayang di surau, berkeli dengan siapa-siapa yang ada di surau masjid. Balik di rumah, kita cerita pada anak kita, ayah geram tu. Anak tanya, awak ayah macam mana? Kita buka cerita. Akhirnya anak kita meluat dekat kawan. Tak ada. Macam tu buat juga, saya nampak gaya dah ni pun. Kita nak minta tajuk ni pun. Siapa yang berkeli, berhenti. Siapa yang jadi batu api, nak saja nak bagi, nak cari pengaruh. Orang kampung semua nak cari geng, pun berhenti. Yang ketiga, kita minta ayah tolong tiru akhlak Nabi SAW. Baginda pernah didatangi oleh sahabat. Sahabat ni datang nak cerita tentang hamba Allah. Sahabat ni mari nak cerita pada Rasulullah tentang orang yang buruk sahabat yang lain. Nabi sebut kepada sahabat ni, Nabi kata jangan cerita pada aku. Jangan cerita kat aku. Nabi kata wa inni uhibbu, aku suka an akhruja. Aku suka untuk keluar daripada rumah wa ana salimus sadri. Hati aku lapang. Kamu kalau nak main cerita benda buruk orang lain, benda-benda buruk hal orang lain, benda tak elok dalam orang lain, Nabi kata jangan cerita kat aku. Kerana aku suka kalau aku keluar daripada rumah, hati aku lapang. Tak ada. Ayah-ayah yang ada di sini, contoh simple. Ada siapa-siapa yang beritahu, apa dia mengaji bar ustaz orang tu, dia tu kata di rumah berlaku bini. Contoh, saya tak lapor lah. Contoh. Kita bercerita wanita. Oh, bila kan? Ayah-ayah, ada Allah tu main cerita, ustaz, awak tu lapor bini dia. Dia berlaku bini dia tu yang boleh nikah dua. Contoh, pada saya tak faham lah, dengan saya tak faham lah. Ada Allah tu main cerita pada ayah-ayah. Ayah-ayah bila dengar cerita ni, ayah-ayah kata, oh ya kau. Baik, selesai. Bila saya main mengajar, agak-agak main mengaji tu dah tahu cerita, agak-agak mengaji seronok. Ini tak seronok. Bila mengaji saya sebut, tuan-tuan, kita kena sayang pada isteri, kita kena bantu isteri di rumah. Ayah-ayah kata apa lagi? Dia sembang, dia kata, nampak tu? Hati kita lebih sendiri. Ni yang Nabi sebut ni. Nabi kata jangan ambil tahu cerita apa langsung. Aku suka untuk keluar pada rumah, hati lapang, dada aku lapang. Lepas tu kita minta kalau boleh, nombor satu, siapa ada klik benda kecil, berhenti.
Yang kedua, siapa hati ni suka jadi batu api, berhenti. Yang ketiga, kita kalau orang main cerita pada kita tentang pergaduhan siapa-siapa, kalau boleh kita ambil jalan tengah, lepas diri. Kita mana? Apalah, kau keli settle bang lah, aku tak mau dengar benar-benar jadi. Hati kita datang. Boleh betul kan? Ini yang dikatakan akhlak dalam Islam. Oh ya, senyap. Tadi saya berkata di semua ada orang kan senyap macam ni. Kalau senyap saja tahu macam pakai tahan nafas. Gerak pun dah, apa pun dah, Allah malah. Boleh kono? InsyaAllah nak kita minta sama-sama buat. Kerana itulah mereka yang menimbulkan rasa permusuhan. Siapa hati dia ustaz bagi berkeling, siapa hadut keli benda hak tak patut berkeling, siapa jadi batu api macam kita cerita tadi, siapa berkeli benda hak remeh ni, akan dibalas dengan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan balas dia teruk di hari kiamat. Itu kita minta jangan keli kalau nak hidup senang. Baik. Poin yang kelima. Selesai lah. Tanggungjawab yang kedua, nak bagi masyarakat hidup tenang. Anggota masyarakat kena ambil peranan. Jangan keli benda tak patut keli. Poin nombor 5 ni dia nak cerita peranan individu bila duduk dalam masyarakat. Baik. Menuduh atau mengata orang mukmin dengan perkara yang tidak benar, iaitu melakukan kedustaan yang dibuat-buat dengan tujuan jahat bagi merosakkan nama baik orang yang dituduh, adalah amat berbahaya kepada diri sendiri dan masyarakat ramai. Kamu sebagai individu, kamu nak hidup dalam masyarakat, masyarakat jadi tenang, tenteram, harmoni, masing-masing kena jaga mulut. Itu ya, jaga mulut. Kamu duk cerita keburukan orang, kamu duk cerita tentang benda tak elok pada orang, kamu duk cerita, kamu duk maki dia, kutuk dia. Apa tujuan kamu? Kamu maki dia Ustaz, yang pertama nak bagi puas. Yang kedua, kamu maki dia sebab apa? Nak bagi orang semua pun benci pada dia, nak bagi orang semua meluat pada dia. Kamu buat perkara tersebut sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan cukup marah. Ini Tuhan cukup marah. Baik. Perbuatan ini boleh menghilangkan perasaan persaudaraan dan melahirkan perasaan benci-membenci yang mengakibatkan hilangnya semangat tolong-menolong kerjasama sesama Islam. Bila mulut tak jaga, akhirnya apa jadi? Orang semua bakal keli dengan kita. Kita pun keli dengan orang. Ayah-ayah dah ada di sini. Kita bukan duk marah dekat orang mulut leza. Kita orang buat mulut leza, orang tak marah. Orang mulut capui, kita marah. Orang hati ni mulut, semua orang tak betul. Dia seorang dia betul, kita pun meluat dia. Kita meluat dia. Dia orang meluat. Bukan setakat kita pula, Allah pun meluat orang ni. Sebab itu Allah pesan kepada kita, Nabi pesan kepada kita, hidup atas muka bumi, nak dapat keharmonian dalam masyarakat, mulut kena jaga. Jaga jalan kan. Sayyidatina Aisyah, minta maaf, Allah SWT, ada seorang isteri Nabi SAW, Safiyah binti Huyai. Isteri Nabi SAW tu lalu depan rumah Aisyah radhiyallahu anha, nampak, kata Safiyah tu lalu. Aisyah kata apa? Aisyah kata satu kataan, dia kata gemuk. Nabi SAW dengar kata-kata tu, Nabi kata pada Aisyah, wahai Aisyah, kalau perkataan yang kamu sebut tadi direndam dalam ayat lu, nescaya busuk ayat lu. Nak menunjukkan satu kata busuk. Kamu kata gemuk ke dia tu, perkataan tersebut cukup busuk. Kalau rendam ayat lu pun jadi busuk. Itu satu kataan. Kalau kata kena-kena, kalau kata kena-kena, Allah. Sebab itu ada seorang sahabat jumpa Nabi SAW. Cuba tengok dia kata apa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni an syai'in, beritahu pada aku satu benda dalam Islam ni. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna syara'a al-Islam, syariat Islam, hukum Islam ni banyak sangat, berkasur banyak sangat. Boleh tak sebut aku satu benda yang mana aku nak pegang benda tu? Nabi kata pada dia, qul rabbi Allah, kamu kata Allah tu Tuhan kamu, sumastaqim, kamu pegang hak tu sampai mati. Kamu kata Allah tu Tuhan, jadi pegang hak tu sampai mati. Allah Tuhan kamu, apa Tuhan suruh buat, apa Tuhan larang tinggal, pegang hak tu sampai mati. Laki-laki tu tanya Allah, ya Rasulullah,
apa yang kamu nak aku jaga daripada badan aku ni? Dalam tubuh badan aku ni, apa yang paling aku kena jaga? Nabi SAW tak jawab. Nabi berkeluar lidah. Ada kata, Nabi berkeluar lidah mana? Apa maksud dia? Baginda tak jawab dengan perkataan. Baginda tak sebut lisan. Nabi tak sebut lisan. Nabi tak kata lidah tak budak. Nabi berkeluar lidah. Maknanya di sini yang akan merosakkan amalan kita pun. Buka dalam Allah SWT. Ada satu hadis diriwayatkan, setiap hari kita bangun pagi, semua anggota badan kita akan kata kepada satu anggota. Apa dia Ustaz? Lidah. Tangan, mata, kaki, semua akan kata dekat lidah. Wahai lidah, hari ini janganlah buat maksiat pada Allah. Janganlah bercakap benda-benda yang mengundangkan kemurkaan Allah. Dengan sebab kamu duk cakap ni, kami semua akan masuk neraka. Ni setiap hari anggota kita semua duk cakap ni. Jangan buat dosa. Lidah, jangan buat dosa. Kamu buat dosa sikit ya, kami semua kena bakar. Sebab tu hari ni kita nak minta masing-masing pakat jaga. Kalau boleh ibu sekalian, ibu macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pernah ambil batu bola mulut kemam je. Itu kalau lagi sahabat haji ibu sekalian, ambil batu di luar tu, basuh-basuh bola mulut kemam. Sampai bila nak kemam kan? Kemam sampai kita rasa kita boleh kawal mulut kita daripada cakap. Boleh? Kalau kemam gula-gula, tak buat habis. Kemam coklat tu tak buat habis. Kemam kecil. Ulama-ulama kita di Pakistan banyak buat kan? Orang ambil batu bola mulut. Boleh? Ni bagi siapa yang rasa dia tak mampu nak kawal mulutnya. Ya, Gubernur Rahmati Allah SWT. Satu cerita boleh? Satu. Saya dapat 55 saya mungkin. Saya ada satu lagi di Lahtian. Dia bawa forum perdana apa tu. Dia bagi saya Ustaz Ruslan Cik-Rus. Dia bagi Ustaz Khairul Anwar jadi moderator. Tak kenal semua orang kaya. Lepas tu ni Ustaz Khairul Anwar dengan Ustaz Ruslan jadi dia buat ahli pelan. Oh kenal. Itu balik tak apa lah. Baik. Pada dengar cerita seorang makcik yang 40 tahun cakap dengan ayat Quran dia. 40 tahun cakap dengan ayat Quran. Cerita ni Syekh Nuruddin riwayat apa sebut dalam kitab beliau. Abdullah bin Mubarak satu ketika dalam perjalanan dia lalu tengah padang pasir, nampak seorang makcik duduk tepi dia, duduk atas batu duduk tepi tu seorang-seorang. Abdullah bin Mubarak tanya, "Wahai makcik, kamu duduk di sini ni sebab apa? Apa sebab duduk sini?" Makcik tu saya nak jawab apa? "Faman yudlilillahu fama lahu min had." Wa man yudlilillah fala mudilla lahu. Siapa yang disesatkan Allah, orang ni dia takkan jumpa jalan lurus. Maksud dia nak bagi tahu kat Abdullah bin Mubarak ni, aku sesat. Tapi dia tak sebut sesat tu, dia guna ayat Quran. Abu tanya dah, kamu ni duduk di sini berapa hari dah? Bapa tu jawab, "Salasa layalin sawiyah." 3 hari genap. Dia jawab 3 hari, tapi diguna ayat Quran. Kamu ni daripada mana, nak pergi ke mana? Dia jawab, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu." Ayat. Maknanya aku ni daripada Mekah nak balik Masjidil Aqsa, sesat di sini 3 hari. Laki-laki ni tanya lagi, "Kamu ada keluarga tak? Kamu ada suami tak? Kamu ada anak tak?" Saya berikan-berikan dialog tu banyak. "Kamu ada anak tak?" Perempuan ni jawab, "La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Kamu jangan tanya satu soalan yang mana kalau aku jawab lagi, kamu salah. Kalau aku kata aku nikah dah, kamu susah hati. Kalau aku kata aku ada anak, kamu susah hati. Kalau aku kata aku bujang, sakit kamu kenal. Buat. Tapi dia jawab tu guna ayat Quran. Lah kali Abdullah bin Mubarak ni bila tanya, jawab ayat Quran. Tanya, jawab. Kawan aku fedak kan? Akhirnya dia kata pada makcik ni, "Makcik, boleh tak kamu cakap dengan bahasa kami? Tak payah guna ayat Quran." Makcik tu nak jawab balik, guna ayat Quran ni.
wa ma yalfiqu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada benda yang kita bercakap melainkan di kiri kanan ada raqib atid tu cantik. Sampai tahap tu Allah. Akhirnya Abdullah bin Mubarak suruh makcik ni, makcik kamu naik ke atas. Kamu naik ke atas, aku akan bawa kamu cari rombongan kamu balik. Makcik tu jawab dengan ayat Quran. Tapi ayat Quran ni saya lupa kan. Cuma dia nak sebut di sini. Sekiranya kamu buat baik, kamu akan dibalas baik. Ayat Quran ada dua jalan. Makcik tu jawab pada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak duduk jalan. Sambil duduk jalan, dia duduk pegang tali utara, dia duduk nyanyi. Syair lah, syair. Nak saja nak bagi seronok lah. Jalan tengah pada pasir ni. Nak bagi hibur hati. Makcik ni kata di belakang, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Tapi teguk pada ayat Quran. Allah. Sampai akhirnya Rasulullah jumpa di satu kaum. Abdullah bin Mubarak tanya makcik, ni kat kaum kamu, ni kat rombongan kamu ni. Makcik tu jawab, tapi guna ayat Quran juga. Yang ni saya tak apain langsung dalam kamar. Makcik ni turun daripada tempat tersebut, pergi dekat alam. Waktu dia nak turun tu, Abdullah bin Mubarak jeling dia. Dia baca ayat Quran. Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Allah kata, hai Muhammad, kata pada orang beriman, tolong tunduk pandangan. Dia nak abang kat boleh Abdullah bin Mubarak, jangan tengok. Tapi dia guna ayat Quran. Dia masuk dalam rombongan tersebut. Abdullah bin Mubarak tanya, kamu ada anak ke dalam rombongan ni? Dia kata ada. Anak berapa orang? Dia sebut anakku. Nak tengok ayat dia sebut. Abdullah bin Mubarak tanya, kamu ada anak lah? Dia jawab, anakku wanada ayya Ibrahim ya Yahya khuzil kitab biquwwah. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah wanada ayya Ibrahim. Apa satu lagi ayat tu? Wa kallama Allah Musa taklima. Kawan tu tanya, kamu ada anak tak? Anak nama apa? Dia jawab 3 ayat tu. Ayat yang pertama, wa nada ayya Ibrahim, anak dia nama Ibrahim. Ya Yahya khuzil kitab biquwwah, anak nombor 2 nama Yahya. Ayat yang ketiga, wa kallama Allah Musa taklima. Musa. Anak dia ada 3 orang lelaki, nama Ibrahim, Yahya, Musa. Akhirnya Abdullah bin Mubarak pergi jumpa anak-anak dia sekalian. Abdullah bin Mubarak tanya anak dia, wahai, aku nak tanya kamu, mak kamu ni berapa lama dah tu baca, duk jawab soalan, duk cakap guna ayat Quran ni? Anak dia jawab apa sekalian? Anak dia cakap biasa, ibu kami bercakap menggunakan ayat Quran ni sejak daripada 40 tahun yang lalu. Dan dia tidak pernah bercakap melainkan dengan ayat Quran. Bila Abdullah bin Mubarak tanya kenapa, anak dia jawab satu ya, kerana ibu kami takut di hari akhirat Tuhan akan tanya setiap perkataan yang dikeluarkan. Kita hari ni kira penting kita nak cakap mak. Padahal setiap perkataan kita hari kiamat Tuhan tanya, boleh faham bahasa tu no? Ini pengajaran sama-sama lepas ini je lah. Nah, pakai 30 macam. Baik. Orang mukmin diperintah supaya bekerja sama dalam perkara kebajikan, mengelak bekerja sama dalam perkara jahat dan maksiat. Poin yang dia nak sebut dalam poin yang ke-6 ini, dia nak sebut nama kata orang Islam hidup kena bagi elok-elok, hidup harmoni, hidup dengan tertib dalam masyarakat. Mereka hendaklah tegas menghadapi orang kafir, lemah lembut sesama Islam. Dengan orang kafir kena telat, dengan orang Islam kena lemah lembut, tak boleh berkelahi, tak boleh bergaduh, benda tak patut bergaduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Muhammadur Rasulullah. Ayat ni siapa rajin balik tengok nah, surah Al-Fath. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Ayat ni ada 8 sifat orang Islam yang sejati. Balik lagi buka tengok. Nah, 8 sifat orang Islam yang sejati, 8 sifat ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat ni surah Al-Fath. Baik. Sebab itulah dalam hadis ini ditegaskan dengan terang, siapa yang mengata, siapa tuduh orang mukmin tanpa keterangan yang benar, siapa bercakap benda tak sepatutnya dan sebagainya, akan ditempatkan di dasar neraka. Allahu akbar. Wal a'yadu billah. Sebab itu ayah-ayah guru sekalian, malam ni kita ambil pengajaran mudah pada hadis ni macam ni.
Nak dapat ketenteraman dalam masyarakat, nombor satu, pemimpin kena ambil peranan, laksanakan hukum Islam. Satu. Yang kedua, ayah-ayah sebagai anggota masyarakat, jangan berkeling benda tak betul berkeling. Dua. Dan yang ketiga, kita masing-masing sebagai individu Muslim, masing-masing jaga mulut. InsyaAllah ketenteraman akan muncul di tempat kita, negeri kita, negara kita, insyaAllah. Boleh kerana insyaAllah selesai. Pertemuan akan datang insyaAllah. Tajuk ni cantik ke silat. Baginda nak mengajar kita duduk dalam masyarakat dengan diri pak turut. Oh, yang ni cantik ni. Dengan diri pak turut. Orang buat tu kita buat, orang buat ni kita buat. Sampai tak tuli hukum hakam, kira ikut. Nanti kita akan jawab. Bulan depan saya minta cuti. Tak minta cuti pun memang cuti no? Bulan depan 29 hari bulan mana ada Februari. Kan? Jadi kita sambung balik bulan 3 insyaAllah. Nah, kita bicara tajuk yang ke-18. Jadi ayah-ayah pengguna rahmat Allah SWT sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Nak buka soalan, saya rasa tak ada. Tak apalah, bulan 3 nantilah tanya. Boleh no insyaAllah. Sekian, mudah-mudahan ambil pengajaran sama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu